Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat dalam agama rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita bertemu selepas gaya ni kita mau bertemu tak? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam majlis ilmu pada malam yang berbahagia ini. Dan malam ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang kita katakan penting, sebab tajuk ini menceritakan tentang perihal apa yang bakal berlaku pada akhir zaman. Dan akhir zaman itu sendiri sebenarnya dah pun berada pada masa kita hari ini, dah pun dinamakan akhir zaman. Semua tanda-tanda yang Nabi SAW sebut, di antara tanda-tanda kecil hampirnya kita kepada kiamat, semua dah berlaku. Dan kita menunggu tanda-tanda yang besar. Bahkan di antara tanda-tanda yang besar itu juga sebagian ulama mengatakan dah pun berlaku. Dan antaranya apa yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu tentang satu benda yang Nabi umpamakan, iaitu sebagai fitnatu ad-dajjal. Akhwafu ma akhafu alaikum, kata Nabi SAW. Benda yang aku, antara perkara-perkara yang Nabi takut berlaku ke atas umat dia di akhir zaman, iaitu min fitnati ad-dajjal, daripada fitnah dajjal. Dan inilah yang kita nak bincangkan pada malam ini berkaitan tentang dajjal. Saya tak nak buat slide. Kalau buat slide, dia jadi lebih banyak. So saya cerita hak mana sempat, hak mana tak sempat, tuan-tuan boleh buka pergi cari sendiri. Jangan pergi cari dajjal, pergi cari cerita pasal dajjal. Pastikan cerita yang kita ambil ada sumber. Jangan main pakai buka, sebab banyak cerita-cerita dalam internet, terutama kalau kita type dalam Google, dia akan keluar cerita tentang dajjal. Banyak cerita-cerita yang tidak didasarkan pada sumber yang asli, antaranya daripada sunnah Nabi SAW. Yang kedua, cerita dajjal ini tidak disebut di dalam Al-Quran. Cerita dajjal tak disebut dalam Al-Quran. Walau tak disebut dalam Al-Quran, bukan bermaksud cerita ini tak berlaku. Kerana cerita ini disebut oleh Nabi SAW, didatangkan daripada hadis yang sahih, disebut di dalam Sahih Bukhari, juga disebut di dalam Sahih Muslim. Dan Nabi SAW sendiri, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap ikut hawa nafsu, melainkan apa yang Nabi cakap iaitu datang daripada wahyu Allah. Bahawa ini tersebar kat dalam mesej WhatsApp, Telegram, Facebook. Bahkan dikatakan lama dah cerita ini dikeluarkan, iaitu satu gambar seorang bayi dilahirkan. Dikatakan bayi ini dilahirkan di Yahudi. Cerita orang yang sebarkanlah, yang forwardkan, dia kata ni gambar ini bukti tentang kemunculan Dajjal.
Dajjal dah pun muncul. Munculnya di Yahudi, di Israel. Telah lahir seorang bayi yang berbangsa Yahudi. Lahirnya mata satu. Ada gambar mata satu. Gambar itu mata satu. Maka kelahiran ini sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran tentang kebangkitan Dajjal. Dia tulis kat dalam mesej itu. Kita pun pakat-pakat pergi forward daripada Sabah, Sarawak sampai ke Johor Bahru, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei. Habis semua tempat cerita ni. Dajjal dah muncul. Muncul kat mana? Muncul kat Israel. Apa bukti dah ni gambar ni? Betul, gambar seorang bayi ada mata satu. Siap kat budak tu. Tak besar-besar dia pula yang jadi objek ataupun yang jadi cerita. Betul tak betul cerita ni? Yang pertama, cara macam mana kita nak kenal, nak memastikan cerita tu betul tak betul. Pertama sekali, orang yang forwardkan cerita ini, dia tak sebut semua tu daripada mana. Automatik dah tertolak. In kunta 'alal haqq fa'ti bid-dalil. Ini kata-kata fuqaha zaman dahulu. Kalau kamu berada pada kebenaran, bawakan dalil kepada kami. Dalil, proof yang menunjukkan benda itu berlaku. Berlaku kat mana? Macam mana cara kita nak mengetahui kesahihannya? Kemudian disebut di dalamnya perkara yang bohong ataupun tipu. Kerana dikatakan inilah cerita yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Surah apa dalam Al-Quran yang menggambarkan cerita itu? Tak disebut. Hanya dikatakan Al-Quran kata. Siapa-siapa boleh sebut Al-Quran kata tanpa diikutkan kat mana ayat dalam Al-Quran yang cerita pasal Dajjal ni. Baik. Maka macam mana cara kita nak tolak dia? Nak tolak sebab dia dah tipu. Tipu pun dalam Al-Quran tak wujud tentang ayat pasal Dajjal. Betul tak? Ada tak ayat dalam Al-Quran pasal Dajjal? Tak ada. Ayat dalam Al-Quran yang cerita pasal digambarkan sebagai Dajjal dan diminta kita untuk membaca ayat ini supaya dilindungi daripada fitnah Dajjal, iaitu 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi dan 10 ayat yang terawal daripada surah Al-Kahfi. Baik, adakah dalam ayat-ayat itu menceritakan tentang perihal Dajjal? Tak diceritakan tentang perihal Dajjal. Apa yang dicerita? Tentang Ya'juj wa Ma'juj. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Cerita tentang Nabi Allah Zulkarnain. Ada terjemahan Al-Quran? Ada terjemahan Al-Quran tak sini? Ada. Quran terjemahan ada. Handphone saja. Lain daripada itu tak ada. Tak apa. Balik boleh cek sendiri. Balik boleh cek sendiri. Ayat ni iaitu ayat 83. Ayat 83 iaitu surah Al-Kahfi menceritakan yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Allah kata kami nak ceritakan kepada kamu. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang kisah Nabi Allah Zulkarnain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan ceritakan dia sebagai satu peringatan kepada manusia. Dalam kisah Nabi Allah Zulkarnain dalam Al-Quran disebut cerita tentang Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Allah Zulkarnain dia pergi kat satu tempat. Ada satu kaum yang dia tak kenal, yang mana kaum itu bercakap bahasa yang dia tak faham. Kemudian kaum itu mengatakan di samping kami ni ada satu kaum. Satu kaum ni cakap bahasa kami tak faham dan kaum ini melakukan kerosakan ke atas muka bumi. Kami nak minta tolong engkau kerana tak ada orang yang mampu tolong melainkan engkau saja yang boleh bantu kami untuk timpuskan mereka ataupun melawan dengan mereka ni sehingga kami menang. Apa yang Nabi Allah Zulkarnain buat, dia minta disediakan besi dan juga emas, tembaga dan sebagainya, bahan-bahan logam ni, kemudian dicairkan dan dituangkan di atas tempat tinggal mereka sehingga dah jadi satu benteng. Maka kata Allah pada Al-Quran, maka beradalah mereka di dalam benteng tersebut. Sampailah kepada hari ini belum lagi keluar, tapi dia akan keluar pada kiamat kelak. Dan benda ni dinamakan Ya'juj wa Ma'juj. Ini kita kena cerita pada lain kuliah lah. Siapa dia pula Ya'juj dan Ma'juj ni. Baik. Adapun yang kita nak cerita tentang perihal Dajjal. Orang dah dia pengguna juga perkataan Dajjal yang kita nak ambil di sudut bahasa. Dajjal, orang pertama bagi Dajjal. Okey.
Apa dia buat? Dia guna bahasa waktu dia tengah marah. Dajjal semua orang. Dia panggil Dajjal. Dajjal ni maknanya tengah marah lah. Macam orang Melaka, lahbang. Okey. Orang Kedah, dia dua perkataan. Yang pertama baru, yang kedua Dajjal. Kalau sebut Dajjal itu tak marah, tapi marah-marah sayang. Sebut Dajjal ni, orang kata marah-marah sayang ni. Digunakan istilah Dajjal ni. Orang Melaka, laknat. Orang Kedah, Dajjal. Dajjal dengan laknat ni saya rasa Dajjal lagi ganas lagi. Dajjal ni lagi ganas. Dajjal sebenarnya. Baik. Dajjal ini disebut di dalam hadis Nabi SAW sebagai Al-Masihud Dajjal. Digunakan istilah Al-Masihud Ad-Dajjal. Dua kata. Bila disebut Al-Masihud Dajjal, kita mungkin terfikir apa beza Al-Masihud Dajjal dengan Isa Al-Masih. Kita ada cerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yang diangkat dan akan diturunkan kembali ke dunia setelah mana berada di akhir zaman kelak, berdekatan dengan hampirnya kiamat. Isa akan diturunkan oleh Allah di salah satu menara, iaitu yang terdapat di satu masjid yang terdapat di Damaskus, Syria, tempat yang berlakunya fitnah. Dia panggil menara timur ataupun menara putih. Tempat Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Menara itulah dia akan turun. Baik. Isa disebut Isa Al-Masih. Dajjal disebut Al-Masihud Dajjal. Maka di sini ramai ulama membahaskan apa maksud Al-Masih yang sebenarnya. Yang pertama sekali dari sudut lughawi, dari sudut bahasa, Al-Masih ini membawa maksud iaitu disapukan, dibersihkan. Masaha syai', masaha syai' bisyai', menyapukan sesuatu benda sehingga bersih, menghilangkan sesuatu. Maka diterjemahkan pula pandangan yang kedua, dikatakan Al-Masih, iaitu yang pertama dinamakan sebagai As-Siddiq, yang benar. Kalau diletakkan pada Nabi Isa alaihi salam, Isa Al-Masih, Isa yang benar. Kenapa Isa yang benar? Beliaulah yang telah menolak, membersihkan, menyapu semua kotoran-kotoran, iaitu kekufuran yang berlaku pada zaman dia. Itu maksud Isa Al-Masih. Diletak pada Dajjal pula, Al-Masihud Dajjal, iaitu orang yang menghilangkan kebenaran digantikan dengan perkara-perkara yang merosakkan. Itu berbeza. Bila digunakan pada Dajjal, maksudnya sesat. Bila digunakan pada Nabi Isa, maksudnya benar. Kerana Nabi Isa dialah yang membersihkan kotoran-kotoran, kegelapan-kegelapan, sehingga dinamakan Isa Al-Masih, Isa yang benar, yang telah menyapu semua benda-benda yang tak benar, yang batil. Berlaku pula pada Dajjal, iaitu orang ataupun seorang makhluk yang mana beliau telah menyapukan, menghilangkan benda yang benar, digantikan dengan batil. Isa gantikan yang batil dengan benar, Dajjal gantikan yang benar dengan batil. Maka fungsi Al-Masih ni yang menghilangkan maksudnya. Sebab tu digunakan kalimah Al-Masihud Dajjal. Kadang-kadang mungkin ada orang tanya kita, kenapa nama dia sama dengan Nabi Isa? Tak sama. Isa Al-Masih, Al-Masihud Dajjal, dua beza. Digunakan di awal, digunakan di hujung, dan maksudnya digunakan berbeza. Bila diletakkan pada Dajjal, maksudnya berlainan daripada apa yang diletakkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, muslimin muslimat rahimahullah. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita baca hadis-hadis berkaitan dengan Dajjal. Okey. Antaranya cerita berkaitan tentang sifat-sifat Dajjal. Bagaimana kita nak kenal ni? Kita nak kenal macam mana rupa Dajjal. Pokok kita jumpa dekat pasar malam, kita boleh pukul kepala dia. Contohnya, pukul jumpa kat pasar malam. Ada tak tanda-tanda yang tertentu? Dia naik motor apa, dia pakai kereta apa, dia pakai baju apa, bendera apa dia bawa. Contohnya, pokok kita boleh kenal. Baik, maka di sana kita nak kenal, kita tengok daripada susun galut hadis-hadis yang sampai pada kita. Yang pertama sekali, syarah ulama. Antara kitab yang boleh dijadikan rujukan dalam bab ni, selain daripada hadis Nabi SAW, kita berpegang dengan satu kitab yang dianggap sebagai kitab yang utama dalam membahaskan perihal cerita riwayat-riwayat benda yang akan datang. Satu kitab dikarang oleh Ibnu Katsir, iaitu penulis bagi tafsir Ibnu Katsir.
Tafsir Ibnu Katsir ni tafsir yang paling muktamad, yang boleh dijadikan pegangan. Siapa buat tesis, kalau dia cedok daripada tafsir-tafsir yang lain yang kecil-kecil ni, tanpa diambil pada sumber yang asal tafsir Ibnu Katsir, dia akan di-reject. Kalau seorang yang tahu lah. Baik, Ibnu Katsir karang satu buku nama dia Al-Fitan wal-Mulahim. Fitnah dan kacau bilau. Fitnah dan kacau bilau yang bakal berlaku di akhir zaman kelak, dan dimasukkan dalam kitabnya hadis-hadis berkaitan tentang peristiwa kedatangan Dajjal. Dajjal lah, kalau saya sebut Dajjal itu maknanya Dajjal. Jangan tanya Dajjal itu kuliah pula. Okey, baik, kita tengok sifat Dajjal. Dia kata kat sini, Dajjal ni adalah seorang lelaki daripada anak Adam. Maknanya Dajjal ni dia bukan jenis keturunan jin. Dia bukan bunyian, dia bukan jin, dia bukan orang asli. Maknanya dia anak Adam. Anak Adam ni ada hidung, ada telinga, ada mata, berak, kencing, jalan, semua macam kita. Ada tangan. Dia tak payah fikir pokok. Kita fikir barangkali Dajjal tu macam Ultraman. Ultraman mata satu, contohnya. Itu cerita bohong. Ultraman cerita bohong. Gaban cerita bohong. Batman cerita bohong. Superman, Spiderman semua cerita bohong. Dia tak main macam tu. Package dia memang dah diceritakan dalam hadis. Maknanya dia ni makhluk. Makhluk, kalau disebutkan makhluk, maknanya dia ada kelemahan. Sebab dia makhluk. Sedangkan malaikat sendiri, makhluk yang paling mulia pun ada kelemahan. Ini kan pula Nabi SAW, bahkan para anbiya dan para rasul alaihi wassalam, mereka juga mempunyai kelemahan. Ini kan pula seorang makhluk rosak yang bernama Dajjal. Sudah pasti dia juga terdedah pada kelemahan. Maka Dajjal seorang lelaki daripada anak Adam, yang mana memiliki sejumlah sifat sebagaimana dalam beberapa hadis, agar manusia mengetahui dan berhati-hati terhadapnya. Disebut dia dalam hadis yang kita akan bacakan, sehingga bila mana Dajjal ini muncul kelak, maka orang-orang yang beriman dapat kenal ini memang Dajjal. Tengok saja kita dah cok, tak payah dia pakai baju t-shirt, tulis ikutlah saya, bangkah saya, memang dah kenal. Tak payah tunggu bangkah pun kita tengok, tahu ni hak fashion Dajjal. Okey, baik. Antaranya soalan lagi, berapa kerat, berapa ekor Dajjal ni dia keluar? Dia keluar, dia ada ramai ke ataupun dia adalah individu seorang? Ramai ke individu? Dia tak ada parti, dia bukan NGO. Dia ni Dajjal ni dia passion individu. Dia tak daftar dengan ROS. Dia tak daftar. Dia main, dia memang seorang-seorang lah. Dia bukan dengan grup. Tapi orang hak perangai macam Dajjal, mungkin ada datang daripada grup, ada datang daripada kumpulan. Tapi ada pun Dajjal ni, dia datang seorang, dia tak daftar dengan mana-mana. Dia pun tak payah tanya, dia daftar dengan JPL ke tak, tu jangan tanya IC dia pun, berapa bulan tu Allah Ta'ala Allah. Baik, pokok jumpa besok ada orang hubung nama anak Dajjal. Contohlah. Okey, nama saja tapi dia bukan Dajjal. Okey, baik. Bahkan Dajjal itu sendiri pun, nama ini diberikan bukan menunjukkan kepada nama dia Dajjal. Dajjal ini mungkin barangkali, ini kebarangkalian, sebahagian daripada mufassir mengatakan kerana sifatnya, kerana Dajjal ini maksud Dajjal seperti beberapa perkataan, iaitu perkataan Dajjal ni maksudnya Al-Khalat. Maksud Dajjal ni adalah Al-Khalat. Apa dia Al-Khalat? Al-Khalat ni maknanya bercampur ataupun campur aduk, cacau merebak, kacau, haru biru. Itu maksud Dajjal. Kalau nak sebut orang hang ni memang macam Dajjal, hang ni memang haru biru, boleh. Tapi jangan berkata orang Dajjal. Jangan berkata Dajjal. Kerana Dajjal ini maknanya Al-Khalat. Khalat ni contohnya kalau blender tu dalam bahasa Arab kita panggil khalat. Maksudnya campur cabai dalam tu, bawang dalam tu, bawang putih, rempah semua dalam tu sekali. Maka beginilah sifat yang ada pada Dajjal. Maka bukanlah namanya yang asli itu Dajjal. Sebahagian mufassirin mengatakan adapun Dajjal itu nama yang diberikan di atas sifat yang ada pada Dajjal itu sendiri. Baik. Maka sifat-sifat inilah dia kata yang akan membezakan dia daripada manusia. Tengok ni kita tahu sebab perangai berbeza dengan manusia yang lain, sehingga tidak ditipu olehnya kecuali orang yang jahil dan yang bakal jadi celaka. Maknanya dia katakan sini, orang yang jahil saja akan tertipu. Adapun orang yang beriman, orang yang rajin mengaji, orang yang rajin cari ilmu, orang yang rajin beribadat, maka orang-orang ini mereka tak akan terikut kerana mereka dapat kenal yang mana yang benar, yang mana yang batil. Tapi orang-orang yang lalai, orang
cari dunia, pasti dia akan ikut dengan Dajjal. Ini yang kita akan bincangkan. Apa dia sifat-sifat Dajjal? Baik, dia kata Dajjal ini selain daripada seorang individu, selain daripada Dajjal ini seorang individu, beliau juga adalah seorang muda, orang yang muda. Dia tak main umur macam cerita. Pernah tengok cerita Mak Saleh? Cerita apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari tu ada sejak TV3 Merlin. Pernah tengok cerita Merlin? Tak pernah tengok. Oh mana Allah. Cerita Merlin saya suka tengok sebab cerita ni cerita tahyul. Maknanya saya ingat orang Melayu saja percaya pada tahyul, tapi masalah dia punya kepercayaan tahyul dia lagi dahsyat. Cerita Merlin ni dia cerita tentang sihir-sihir yang berlaku pada zaman dahulu, zaman Rom dulu. Siapa yang tengok, dia dah sampai siri yang kelima dah. Nak masuk siri yang kelima, daripada yang satu sampai yang kelima saya ikut. Semua cerita-cerita zaman dulu, cerita sihir. Tok Guru ataupun Merlin ni dia boleh berubah. Daripada orang tua boleh berubah jadi muda. Sedangkan rupa paras dia yang asal adalah orang tua yang berjanggut panjang. Dajjal dia tak main bentuk orang tua. Dia tak main bentuk nenek kebayan macam orang Melayu pandang Tok Bomo mesti janggut panjang. Nenek kebayan mesti orang tua. Tak, Dajjal dia bukan macam tu, dia main-main orang muda. Datang package dia package orang muda. Okey, baik. Kemudian dia kata seorang muda yang berkulit merah. Kulit dia merah, bukan masuk merah ni. Merah warna macam mana warna merah ni? Warna merah yang kita dah bayang, bukan. Bila disebut kulit seseorang merah, iaitu orang yang berbangsa. Kulit merah ni tak boleh. Kita panggil bakau galak. Orang bulan pertama pagi dia tengok kulit masalah, dia panggil kulit bakau galak. Apa dia bakau galak? Kerbau balau. Kerbau balau. Okey, orang belakang panggil kerbau balau. Apa dia kerbau balau ni? Kerbau tapi warna merah. Dia tak warna kelabu, dia tak warna hitam. Kerbau ni warna dia merah. Kulit merah. Merah macam tu lah, bukan merah sebagaimana hak kita dah bayang ni, merah. Orang panggil merah terang-tantang. Orang kedai panggil merah terang-tantang tu merah sangat lah. Kita panggil macam lipstick tu merah. Ni tak, dia merah kerbau balau. Maknanya merah kulit warna orang-orang barat. Orang barat ataupun orang yang berada pada iklim 4 musim, maka kulit mereka sebegitu rupa. Baik, kata dia lagi, pendek orangnya tak tinggi lampai. Orangnya bentuk pendek. Berambut keriting, rambutnya keriting. Okey. Dahinya lebar, dahi lebar, bahu lebar. Bahunya lebar, fashion orang badan sasar. Mata yang sebelah kanan buta. Mata sebelah kanan buta. Dan matanya ini tidaklah menonjol keluar. Ada riwayat, ada yang disebut bahagian penulis mengatakan matanya keluar sampai batu dia kena pakai macam lanung tu, tutup mata tak, tu pun cerita bohong. Matanya di antara terkeluar dan ke dalam nampak matanya, yang mana matanya itu berwarna kekuningan sebagaimana buah anggur yang berwarna kuning. Kalau siapa duduk dekat negara Arab, kita akan jumpa buah anggur di Malaysia, jarang datang buah anggur warna kuning. Buah anggur kuning ni buah anggur yang panjang, bentuk dia bukan bulat. Dia datang buah anggur yang bentuk dia panjang, warna di antara kuning dan juga hijau, pertengahan di antara kuning dan hijau. Dan ada orang yang buta, mata dia begitu rupa dia jadi. Maka Dajjal ini mata kanan buta, mata kiri celek. Mata yang buta itu warnanya kekuningan, dia kata, dan tidak tenggelam, seolah-olah buah anggur yang masak tak bercahaya. Dan mata sebelah kiri pula ditumbuhi daging yang tebal pada sudutnya. Mata sebelah kiri ada daging kat bawah tu, maknanya tebal. Kulit tepi dia punya kelopak mata dia tu. Baik. Di antara kedua matanya terdapat, di antara kiri dan kanan matanya kat tengah-tengah di dahinya tertulis Kaf Fa Ra. Okey. Ada riwayat mengatakan Kaf Alif Fa Ra, iaitu kafir. Makhluk ni makhluk yang kafir. Okay. Jadi kita ceritakan dia punya tafsiran pada bab ni. Kita ceritakan dahulu sifatnya. Maka tertulis di antara dahinya ni perkataan kafir. Baik, secara terpisah. Huruf tu huruf tak bersambung. Kaf, fa, ra. Okey, tidaklah bersambung. Kaf disambungkan dengan fa, disambungkan dengan ra, tetapi satu kata, satu huruf, 3 huruf. Baik, kemudian yang pula tulisan kafir secara bersambung berangkai, dia tak ditulis. Kemudian yang pula dia kata
tulisan yang terdapat dekat dahi dia tadi dapat dibaca oleh semua orang. Semua orang Muslim yang pandai menulis ataupun tak pandai menulis. Dia kerti baca Quran ke, dia kerti baca Jawi ke, dia tak kerti baca Jawi, semua boleh tulis. Ustaz, saya macam mana Ustaz? Apa persediaan saya nak jumpa dengan Dajjal ni? Adakah saya kena belajar baca Quran ataupun belajar Jawi? Sebab saya tak pandai Jawi. Macam mana saya nak kenal Dajjal? Contohnya, tak payah susah-susah. Tak kerti Jawi pun tak kerti Quran, dia akan kenal kalau sekiranya dia beriman. Tapi tak tahulah, saya rasa kalau Quran pun tak kerti baca, Dajjal pun tak kenal juga rasanya. Aku kena belajar baca Quran dah ni. Sebab dah kenal dia tulisan ni, kalau tak kerti, tak kenal. Baik, kemudian aku dah kata lagi. Dan di antaranya tanda ada lagi yang ada pada Dajjal ni, dia ni mandul. Orang yang pasal tak dapat nak dengan kurun terasa, dengan terasa lah cerita Dajjal ni. Dajjal ni mandul, dia tak ada kuriat, dia tak boleh berkahwin, dia tak akan datang pinang anak dara mana-mana kampung sebab dia memang passion tak kahwin. Dia ni passion lelaki bujang. Okey, baik. Kemudian tidak punya anak. Dan berikut kita akan baca beberapa hadis. Tadi kita sebut sifat-sifat dia, kita nak tengok hadis. Baik, antaranya hadis daripada Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, bainama ana naim, ketika mana aku sedang tidur, atufu bil bait, aku bermimpi melakukan tawaf di Baitullah. Fadzakara annahu ra'a Isa bin Maryam alaihi salam, thumma ra'a Dajjal fawasafahu faqala fa idza rajulun jasimun ahmar ja'dul ra'si a'warul 'ain ka'anna 'ainahu 'alabatun rafi'ah qalu hadha Dajjal aqrabu nas bihi shibhan ibnu Qaddin rajulun min Khuzah. Kata dia, waktu aku sedang tidur, Nabi kata, waktu aku sedang tidur, aku bermimpi. Aku bermimpi bahawa aku melihat Isa ibnu Maryam alaihi salam. Kemudian aku melihat Dajjal, menyebut ciri-cirinya dengan, kemudian yang pula aku diperlihatkan kepada Dajjal dan ciri-cirinya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Badan yang gemuk, kulit merah, rambut keriting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur dan yang masak tak bersinar. Para sahabat berkata, Dajjal ini lebih menyerupai Ibnu Qahtan, seorang lelaki daripada Qadha'ah, seorang satu kaum daripada Madinah. Maknanya di zaman Nabi ada juga di zaman Jahiliyah ada seorang lelaki yang pernah muncul pada zaman tersebut. Mukanya sebagaimana, bentuknya seakan-akan cerita dalam mimpi, tetapi bukan beliau, cuma seakan-akan beliau, iaitu seorang lelaki yang hidup pada zaman Jahiliyah. Jadi bukan Islam, muka seakan-akan, tapi jadi bukan Dajjal. Begitu juga dalam riwayat yang lain yang menceritakan tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni seorang lelaki pada zaman Nabi, ahli sihir. Dikatakan beliau adalah ahli sihir yang wujud pada zaman Nabi, menyerupai bentuk seakan-akan Dajjal, tapi bukan juga, beliau juga bukanlah Dajjal sebagaimana yang digambarkan. Kalau mengikut hadis ini, Dajjal belum lagi muncul pada masa sekarang. Wallahu ta'ala alam, kita tak pasti. Baik, antara yang lain pula hadis Umar, inna Allah laysa bi'aqwa ala wa innal masih ad-dajjal a'urul ain al-yumna kana 'ainahu 'aynabatun dhafiyah. Sesungguhnya Allah tidak buta, kata Nabi SAW. Dan sesungguhnya Al-Masih ad-Dajjal, maka dia adalah makhluk yang mata kanannya buta. Mata kanan buta, mata kirinya saja yang jelek. Baik, dekat sini sebahagian ulama telah mentafsirkan sifat Dajjal ini dengan mengatakan bukanlah bermaksud sifat Dajjal itu iaitu sifatnya sebagaimana yang kita faham. Ditulis kat dahinya kafir, betul, bagaimana yang kita sebut tadi, matanya betul-betul buta. Adapun di sini ditakwilkan, sebahagiannya antaranya Manhaj Ibn Yusuf Al-Qardawi. Dia banyak mentafsirkan semula hadis-hadis dengan mengambil kira bukan pada zahir hadis tetapi diterjemahkan. Maksud matanya yang buta itu bukan pada fizikalnya buta, tetapi kerana dia ni makhluk yang tak suka tengok pada kebenaran. Kalau kanan ini menunjukkan kebenaran, kiri ini menunjukkan kebatilan. Maknanya setiap benda yang dia buat, pandangannya semua benda yang batil, benda yang salah. Adapun kanan yang dinamakan buta itu kerana dia tidak melihat dengan kebenarannya. Itu dari satu sudutnya, diterjemahkan dengan mata kanan yang buta. Adapun tulisan yang dikatakan tulisan yang kafir itu bukanlah tulisan yang jelas, tetapi iaitu orang-orang yang ada ilmu, orang yang beriman pada Allah
saja yang dapat kenal. Kerana orang yang berilmu ini, mereka melihat bukan sekadar tengok dengan mata, bahkan mereka melihat dengan ilmu yang ada pada mereka. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu la yara minal ain. Takutlah kamu daripada firasat orang yang beriman. Kerana orang beriman, dia tengok, dia tak tengok dengan mata semata-mata. Sebab itu tak semestinya Dajjal itu datang dengan cara tulisan. Kadang-kadang mungkin dikenalinya, orang yang beriman dia akan kenal ini passion Dajjal, ini sifat Dajjal. Perangai ini perangai yang tidak bertepatan dengan Islam. Sebagaimana yang berlaku di Syria, di Iraq. Hari ini isu fitnah berkaitan ISIS yang kita pun tak tahu betul-betul berlaku ataupun tidak, adakah direka oleh pihak barat dan sebagainya. Kalau betul berlaku, kita tengok pun tahu. Kalaulah mereka mengatakan mereka kumpulan Islam tapi menyembelih orang ni hidup-hidup, sembelih pula pakai pisau pendek kata ni, potong sikit-sikit sampai mati. Kita tengok kat situ, tak payah pergi belajar kitab macam-macam lah, logik akal pun kita tengok. Ini bukan Islam ni. Islam tak suruh buat macam ni. Islam tak suruh. Dan sembelih ayam pun, sembelih ayam kena pakai pisau yang tajam. Ini kan pula tak sembelih orang, boleh tak sembelih orang. Kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah katabal hasanat ala kulli syai' fa idza qatalta fa ahsinul qitla fa idza zabihta fa ahsinul zibha. Sesungguhnya Allah menulis setiap sesuatu benda dengan kebaikan. Bila nak bunuh dalam keadaan yang baik. Bila nak sembelih dalam keadaan yang baik. Dan tajamkan mata pisau. Itu dalam pasal. Tengok lepas tu kita dah tahu ini bukan Islam ni. Tengok orang yang melampau-lampau. Contohnya kita katakan yang melampau-lampau dalam bab beragama, kita dah tahu dah ini bukan Islam. Lepas tu tandanya kita boleh kenal siapa yang ada ilmu, kita dapat bezakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu satu sudut. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, kita ringkaskan lagi. Cerita antaranya ada satu hadis yang lain. Satu hadis yang lain yang menceritakan tentang perihal Dajjal itu, saya bacakan terjemahan dia supaya tak jadi panjang. Iaitu Dajjal ni dia keluar daripada dua negeri, di antara dua tempat, di antara sungai Furat dan juga sungai Dajjal, Euphrates dan sungai Tigris, di antara itu. Riwayat yang lain mengatakan dia keluar di antara Syam dan di antara Yaman. Okay. Dajjal akan keluar, ada yang mengatakan daripada Khurasan, tetapi ada riwayat mengatakan di antara Syam dan di antara Yaman. Bila diperhatikan ni sebahagian tahqiq pendetailan yang dibuat oleh ulama mutaakhirin hari ini, mereka mengatakan kami ni bukan sahih, maknanya pandangan saja. Pandangan ni boleh diterima dan boleh ditolak. Saya bawakan pandangan ni. Nanti jangan kata saya kata biar betul Ustaz dibawa cerita dongeng. Tak, ini pandangan sebahagian daripada pemerhati bila mengkaji nas-nas dan dalil-dalil, mereka hanya sekadar menyebutkan dan tak semestinya betul. Kalau semua dalil-dalil ini datang dengan cara zanni, bukan datang dengan cara qat'i. Baik. Antaranya disebut Dajjal ini akan datang di antara Syam dan Yaman. Apa negeri yang berada di antara Syam dan Yaman, ataupun di antara sungai Tigris dan sungai Euphrates? Negeri apa yang ada kat situ? Masa-masa lah. Syria berada di Syam. Yaman lagi dah jauh. Sungai pula, negeri apa? Dikatakan negeri itu adalah Iran. Dan cara yang diceritakan dalam hadis, lelaki yang berkulit merah, antaranya orang Iran memang kulit merah, rambut keriting. Arab dan orang Arab ni kebiasaan tak semua rambut keriting, tetapi kalau orang Iran boleh dikatakan majoriti mereka adalah berambut keriting. Orang Iran pula bukan jenis orang yang terlalu tinggi macam orang Egypt, orang Mesir, tetapi orangnya adalah orang yang kecil, badannya montel-montel. Itu orang Iran ataupun orang Parsi hari ini yang datang daripada sebelah itu. Pada Khurasan itu antara negeri yang terdapat di dalam Iran itu sendiri. Dan seolah-olah nak digambarkan hari ini fitnah-fitnah yang berlaku di dalam dunia Islam ini datang daripada mana munculnya? Datang daripada Syiah. Kat mana tempat yang adanya pergaduhan, kat tengah-tengahnya kat situ mesti ada ejen Syiah kat dalamnya. Baik apa yang berlaku di Iran, berlaku di Iraq, Syiah ada.
Berlaku di Syria, Syiah ada. Berlaku di negara-negara Teluk juga adanya Syiah. Bahkan sampai berlaku di Malaysia, perkara-perkara berkaitan tentang umat Islam ni, maka ada saja Syiah. Kalau berlaku pertumpahan darah, kan itu di antara umat Islam, mestinya kat tengah-tengahnya mesti ada Syiah. Maka ini salah satu sifat-sifat Dajjal yang kerja dia mengadu domba, melakukan kekacauan, mufsiduna fil ard, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan barangkali tak mustahil, barangkali pada sifat-sifatnya ya. Dari sudut fizikalnya mungkin boleh ditakwilkan, tetapi sifat-sifat Dajjal itu dah pun wujud daripada zaman dahulu lagi. Dah pun ada panggil-panggil Dajjal itu dalam masyarakat kita, baik di Malaysia, baik mana-mana tempat, dah pun wujud panggil-panggil macam tu. Baik, kejap lagi kita buka panggil Dajjal yang boleh. Baik, kemudian di sana ditulis, saya ringkaskan lagi ni banyak, tapi kalau saya baca dia akan jadi terlalu panjang. Contoh pasal Dajjal, saya ringkaskan. Antaranya disebut kat sini 6 jenis fitnah Dajjal. Bila keluar saja Dajjal ni, dia akan bawa 6 fitnah yang dapat dikenali hasil daripada hadis-hadis yang kita tengok. Baik, dia kata, maka orang-orang yang beriman ni, mereka tak akan ragu-ragu, mereka akan tahu, dia akan kenal daripada apa yang telah dikumpulkan daripada hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat Dajjal, kejadian-kejadian yang luar biasa yang ada pada Dajjal ini, sebagaimana yang telah diberitakan, berapa lama tempoh masa dia hidup, bila masanya dan sebagainya. Maka bagi orang yang beriman, bukanlah sebagai cerita khurafat, tetapi kita beriman sebagaimana didatangkan dengan hadis. Kita percaya saat dan ketikanya akan sampai. So hari ini tak payah bertanya, Ustaz, bila masa-masa nak sampai? Tak payah tanya bila tarikh dia. Yang penting ada persediaan, yang insya-Allah kita akan sebut nanti. Baik, antara fitnah yang akan dilakukan oleh Dajjal, yang pertama sekali fitnahnya antaranya bersama-sama dengan Dajjal itu adanya syurga dan neraka. Dajjal dia bawa bersama dengan dia benda yang syurga dan benda yang dinamakan neraka. Dikatakan pada tangan kanannya adalah syurga, pada tangan kirinya adalah neraka. Sehingga Ibn Katsir menyebut sifatnya, siapa yang mengikut syurga yang ada pada Dajjal, sebenarnya dia telah mengikut neraka. Siapa yang mengikut neraka pada tangan Dajjal, maka sebenarnya dia telah mengambil syurga. Hari ini ada orang menggunakan benda yang seakan-akan bawa ke syurga, tapi rupanya sesat. Maaf cakap, hari ini dah berlaku satu trend. Bukan saya nak katakan ini trend Dajjal, tidak. Cuma kadang-kadang kita akan terpedaya dengan beberapa perkara. Antara perkara-perkara itu, orang menggunakan label Islam yang sebenarnya tidaklah Islam. Ataupun orang menggunakan label Islam tapi sebenarnya tak bawa pun Islam tu sampai ke syurga. Sebenarnya Islam yang dibawa, tapi bawa pergi ke neraka. Ini hak yang kita paling takut. Ada hari ini kita bertemu dengan orang yang kadang-kadang menunjukkan kasih dan sayang pada Nabi. Kami sifat sayang kat Nabi ni tiap-tiap hari kami berselawat 1000 kali contohnya. Tak mana tempat kalau ada majlis cinta Rasul kat Putrajaya, bukan kami sanggup pergi ni daripada Melaka ni, sewa kereta, sewa bas pergi. Nak pergi majlis malam cinta Rasul contohnya. Sebab apa? Kadang-kadang kita tertipu dengan zikir yang dialurkan, tertipu dengan pakaian yang kita pakaikan. Tiba-tiba sampai ke satu tahap kita tak praktikkan pun apa yang dibuat, yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kadang-kadang mungkin kita boleh tertipu. Maka Islam bukan datang dengan pakej pakaian semata-mata. Islam tak datang dengan pakej hanya sekadar bernasyid dan berselawat semata-mata. Tapi Islam datang pakej yang lengkap, dia panggil syumul. Syumul ni dalam semua. Maka ada orang dia ambil sebahagian label kat inilah Islam, kita kena mencintai Nabi. Waktu yang sama kita biarkan soal-soal yang lain berada dalam keadaan tak Islam dan tak ikut Nabi. Ini tak betul. Maka pada satu sudut bagus, tapi pada satu sudut yang lain sebenarnya kita dah pun berada pada jalan yang salah. Macam yang kita sebutkan tadi di Syria, di Iraq, ada orang yang mendakwa kami pejuang Islam nak berjihad, nak lawan orang-orang yang jahat ni, orang kafir. Tapi caranya cara yang salah. Seakan-akan syurga, nampak macam syurga, tapi tak bawa pergi ke syurga, bawa pergi ke neraka. Dan inilah yang dibawa oleh sifat Dajjal, iaitu di tangan kanannya syurga, di tangan kirinya neraka. Tetapi syurga Dajjal adalah neraka bagi orang yang beriman, dan neraka Dajjal
adalah syurga bagi orang yang beriman. Baik, dia sebut lagi kat sini apa kata dia, iaitu hadis daripada Huzaifah bin Yaman. Siapa dia Huzaifah bin Yaman ni? Huzaifah bin Yaman ni adalah salah seorang setiausaha sulit Nabi. Maknanya dia ni antara orang yang mengetahui tentang perkara-perkara akhir zaman, orang yang paling tahu. Sebab tu digelar beliau sebagai setiausaha sulit. Apa kata Huzaifah bin Yaman? Kata dia, Dajjal cacat matanya yang kiri, kerinting rambut, bersamanya syurga dan neraka. Nerakanya adalah syurga dan syurganya adalah neraka. Hadis direkodkan oleh Muslim nombor 2934. Saya bacakan terjemahan. Maknanya ni hadis yang sahih. Cerita memang betul Dajjal dia bawa syurga dan neraka, tetapi syurganya adalah neraka, nerakanya adalah syurga. Maknanya kat sini seolah-olah dia bawa benda yang seronok, seakan-akan syurga menyeronokkan, tapi syurga seronoknya adalah seronok yang sementara, tidak seronok berkekalan sebagaimana yang dibawa oleh agama kita. Baik, kemudian yang seterusnya, yang kedua, membunuh satu jiwa kemudian menghidupkan kembali. Sifat yang kedua bagi Dajjal, dia akan bunuh satu jiwa. Dia kata, siapa nak main sini, main, aku nak bunuh, kau jangan risau, sekejap lagi aku hidupkan kau kembali. Dia boleh menghidupkan orang yang mati. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Dajjal. Bukan Dajjal itu yang hebat, Allah yang hebat. Kerana benda ini kita panggil sebagai satu istilah, istidraj. Istidraj ni Allah jadikan kekuasaan, keupayaan kepada orang-orang yang tertentu, tujuan nak sesatkan dirinya dan nak sesatkan orang-orang yang lain untuk jadi sesat. Antaranya benda yang dia boleh buat, dia boleh hidupkan orang yang mati. Kadang-kadang kita tak payah hidup orang yang mati, kita dengan tergomong, kita kalau tak payah datang Dajjal. Sebelum Dajjal datang lagi Dajjal sudah terpedaya lah. Pergi berubat dengan tergomong. Mak saya sakit kaki dia kadang bisa rasa. Dah pergi berubat dah klinik macam-macam, doktor tak baik. Dengan saya tak balik pergi berubat ke rumah sebab saya tak pergi. Satu hari tu dia kata tak ada orang lain dari driver. Dia kata jom aku pergi berubat sekejap. Berubat kat mana? Dia kata kat Pendang. Dia kata berubat macam mana? Tak apa, ni orang ni dia kata bagus, berubat je. Yang penting aku baik. Dia kata boleh jalan, dia buat ibadah. Siapalah saya bawa ni, bawa pergi tengok. Rumah tu rumah ni dia macam masuk dalam hutan, jauh masuk dalam hutan. Tak apalah masuk pergi, kereta dah banyak dah, kena ambil giliran. Tak apalah saya, sebab saya tak nak masuk. Kalau saya masuk lagi takut saya buat ajak rumah saya balik waktu tu juga. So saya kata tak apa, masuk situ kat luar. Duduk kat luar, sembang dengan orang yang kat luar ni. Tanya pada Tok Bomo. Dia kata Tok Bomo ni budak-budak Ustaz. Dia kata budak ni dia mimpi dapat ilham waktu tengah tidur, dapat ilmu perbomongan. Ni yang paling ubat ni. Dan dia ubat memang betul-betul menjadi. Saya kata tak sah. Ini memang tahu. Memang percaya, orang percaya benda-benda macam ni. Macam mana dia buat? Dia buka kaki orang dia ni, dia isap kaki tu. Isap dulu dia, isap dia punya kaki tu, sanggup dia isap tu. Cuma kena kaki hakikah pula tu. Isap kaki, kemudian diluah pada kunyit. Ambil telur pula, digolek-golek-golekkan pada jari. Kemudian dia letak kat atas kunyit. Kemudian dia cakap, buat telur ni, balik, peluri balik jari jumpa mana-mana sungai, pergi buang kat dalam sungai. Buang jangan tengok, buang ke belakang. Baik. Ditakdirkan Allah. Kalau ditakdirkan Allah, yang kita pergi berubat tadi itu tiba-tiba menjadi baik semua. Siapa yang kita rasa hebat? Tok Bomo hebat. Jadi ciri-ciri Dajjal, kerana dia boleh buat, baru boleh ubat ke orang, kita dah rasa Tok Bomo tu dah hebat tau. Tok Bomo tu memang bisa. Contohnya, dia buat saja memang jadi. Dia buat habis. Akhir sekali, Allah sengaja berikan kuasa itu pada makhluk, tujuan nak tengok kita hidup ni, kita nak percaya pada makhluk ataupun nak percaya pada Allah. Dalam Al-Quran maksud, Fa'iza faristu fahuwa yashfi, bila mana aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan, tapi kita tak percaya pada Tok Bomo sehingga berlaku benda-benda macam ni. Sebelum datang Dajjal, antara Dajjal yang dah menuju, iaitu Tok Bomo yang ada kuasa. Ramai Tok Bomo yang hebat-hebat. Tok Bomo siap, hebat. Seorang kawan saya buat kereta sewa cara haram. Bila kereta dia terbakar, nak pergi report, tak boleh buat cara haram. Akhir sekali dia rasa bawa balik belajar daripada Jordan. Waktu tu dia kebetulan kita ada pasport. Dia kata jomlah teman, kau ada pasport, teman aku. Dia kata pergi ke
siap. Dah pergi, ada hal sikit kata. Pasal kereta aku terbakar, tak tahu siapa bakar. Tengok je. Masuk pergi ke petani, pergi ke Yalak, Darat Tiwat. Pergi ke Darat Tiwat. Sampai kat Darat Tiwat, siang sampai malam tu kita keluar pergi cari tu borong. Tu borong budak juga. Budak lelaki muda umur 15 tahun di rumah tu. Sama juga dapat ilmu pemborongan daripada mimpi. Tapi orang percaya sebab dia buat menjadi tak apa, waktu kita sampai, kami orang pertama sampai, maghrib dah sampai dah. Orang lain dia buat, dia ada syarat dia. Dia punya bomoh dari buka, start buka, lepas syak Ustaz. Ustaz syak baru buka. So kita sampai awal tapi dia boleh masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, untuk bomoh pun tengok baju tak pakai kain pelikat. Dia baru dia makan nasi. Dia boleh relax, dia ngomong kejap, pergi balik. Kita bertengok macam tu je. Dua sekejap, masuk lepas syak, keluar satu talang bulat. Okay. Ada penterjemah dia. Okay, penterjemah dia. Dia boleh cakap Melayu tadi lah. Tapi ada tukar terjemah. Ambil letak dalam depan. Dia pun dah start. Baju dia buka. Tak pakai baju, pakai kepelekat semua. Duduk kat depan dalam. Dia letak barang-barang kat dalam, dia pun start. Dia tanya ada, mula-mula sebelum start tu dia tanya ada apa ajar. Baru saya cakap, okey tak apa. Saya tahu. Okay. Dia tanya kita, baru dah cakap, dia kata tak apa, jangan cakap. Tak apa dah start. Dia pun start blow. Dia tepuk dalam tu, tepuk. Apa bahasa dia sebut kita pun tak tahu. Kemudian dia pula penterjemah kata, masuk bil. Okay. Kita pun letak bil. Dia pun cerita, oh okey. Belakang kedai ada sungai, betul. Depan kedai ada jalan raya, betul. Selepas jalan raya ada satu kedai makan, betul. Sebelah kedai makan tu ada markas UMNO, betul. Okey, betul semua ada sebut. Markas UMNO dia tahu. Tak sebut lagi. Kita kata, ui dahsyat rumah ni. Maknanya Allah berikan pada dia boleh baca. Jadi keistimewaan bukan keistimewaan dia, Allah yang bagi. Tapi kita hak ada ilmu ni, hebat tu bohong. Waktu apa dia kata, kedai depan tu yang buat dajjal kat kedai tu. Akhir sekali bergaduh, tak bercakap sampai ke sudah. Saya pergi jumpa kedai tu, saya kata saya tak percaya tu bohong tu cakap. Saya nak tanya terang. Dia kata, Ustaz, agak-agak dengan kata saya istakat. Tak ada sebab pun saya nak pergi kacau kedai ni. Nak pergi bakar, kita buat apa. Tapi tu kata syaitan tak ada dua manusia ni. Ada manusia dia percaya benda-benda yang macam tu. Ini yang kata kuasa Allah boleh beri kepada siapa sekalipun. Ini antara sifat-sifat dajjal yang wujud pada zaman ini. Sifat yang seterusnya. Tadi yang apa? Yang kedua, dia boleh menghidupkan nyamuk yang dah meninggal. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nombor 2938. Tadi 2934, yang hadis 2938 hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, saya baca terjemahan. Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata, aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Nabi SAW. Ada orang yang terbaik pada waktu tersebut bangun pergi ke depan Dajjal. Dajjal, kau jaga baik sikit. Aku baca hadis, kau memang betul-betul Dajjal. Okey, baik. Maka apa kata Dajjal? Dajjal pun berkata pada pengikut dia, apa pendapat kalian jika aku bunuh dia ni? Kemudian aku akan hidupkan dia kembali. Apakah kalian akan ragu kepada aku? Kamu akan ikut dia yang bercakap ni? Maka mereka pun mengatakan tidak. Apa Dajjal tu buat? Dajjal bunuh orang yang bangun lawan dia tadi dan dihidupkan kembali orang tu. Maknanya dia ada kuasa yang cukup power pada waktu tersebut. Kalau hak jenis kaki percaya untuk bomoh, kaki percaya nombor ekor, kaki tak bayang, kaki tak ngaji, tak erti, tak kenal Quran, tak kenal masjid, tak kenal surah, confirm dia akan ikut Dajjal. Maknanya kita tak ada pentinting dalam diri ni. Tak ada pun batasan iman kita tak kerti. Ilmu akidah kita tak kenal. Sebab itulah siapa yang nak kenal Dajjal, bukan dengan cara dibaca kisah Dajjal, bukan. Bukan tidak apa kalau kita nak kenal Dajjal, nak menghindarkan diri daripada Dajjal. Nak hindarkan diri daripada Dajjal, iaitu beramal dengan agama. Boleh hindar diri. Kalau sekadar baca, start saya khatam 3 kali khatam buku pasal Dajjal, takkan saya tak kenal lagi. Tak. Kalau dah passion baca buku saja tapi tak beramal, dia tak akan kenal Dajjal. Kerana Dajjal ini dikenali dengan amalan kita, dikenali dengan kekuatan akidah, ilmu dan hubungan kita dengan Allah. Maka sudah pasti sebagaimana kita dengan syaitan. Makin jauh kita dengan Allah, makin dekat kita dengan syaitan. Makin dekat kita dengan Allah, syaitan akan lari daripada kita. Sebagaimana juga Dajjal laknatullah alaihi. Okey, baik.
Sambungan dia. Kemudian yang ketiga, sifat Dajjal. Apa dia? Dia akan menggergaji seseorang kemudian membangkitkannya kembali. Gergaji orang ni. Hal ini berlaku di barat. Cerita-cerita seakan-akan Dajjal ni. Apa dia buat? Masuk sidak mata dalam peti tu. Pergi potong dengan gergaji. Ambil pisau, tikap, pedang, tikap. Kemudian dia pula cabut, buka balik almari yang orang tu masuk. Tengok orang tak ada bekas sikit pun. Pada logiknya mustahil. Tak kena. Siap gergaji potong tu. Hak paling hebat siapa pun dah tengok dalam YouTube. Potong dua kaki pula boleh berjalan. Kepala duduk kat ujung sana, kaki duduk. Ditarik, pisahkan meja. Pernah tengok? Ada. Kemudian disambung. Ini pasien Dajjal. Sebab tu ramai ulama yang mutaakhirin mengatakan hal ini yang dikatakan Dajjal itu bukanlah hanya sekadar diceritakan perkara-perkara yang berlaku di akhir zaman. Bukanlah Dajjal datang secara tubuh badan Dajjal, tetapi didatangkan dengan cara macam tu. Sebab tu maksud mata kanan buta, maknanya dia tidak melihat dengan kebenaran, kerana dia melihat dengan perkara yang batil, perkara kebatilan yang dah pun wujud. Sebab tu kita kata simptom Dajjal dah pun wujud dalam dunia pada hari ini. Antaranya silap mata, perkara-perkara pelik yang berlaku pada hari ini, itu antara petanda-petanda dah pun wujud. Bukanlah fizikal Dajjal. Tapi Allah Ta'ala alam, kita tak pasti ini semua berada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang keempat, sifat yang keempat, fitnah yang keempat Dajjal. Dia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu turunlah hujan. Hadis daripada An-Nawas bin Sam'an. Saya baca terjemahan dia, hadis Muslim 62937. Baik. Dajjal akan datang kepada satu kaum, mendakwahi mereka. Dia akan berdakwah kepada mereka, dan mereka pun beriman padanya. Dia pun cerita, tuan-tuan, jumlah tuan-tuan. Permulaan dia datang, Dajjal dia akan ajak orang buat baik. Jom kita pergi ke surau, jom kita pergi berselawat, jom kita pergi sama-sama kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Ya, semua dia ajak orang buat benda-benda yang baik. Dia ajak orang, iaitu topiknya topik kebaikan. Ajak orang kepada kebaikan, sehingga menyebabkan orang yang tidak ada ilmu dia akan ikut atas dakwaan. Takkan baik benda yang dia buat. Ini yang bahaya. Lepas tu hari ini, minta maaf saya bukan nak katakan benda yang dibuat itu salah, tidak. Benda yang baik. Contoh macam malam cinta Rasul, benda yang baik. Tapi kadang-kadang di samping itu, bukan Islam bukan hanya sekadar bernasyid, lambai tangan, tapi dalam benda-benda macam itu masuk unsur-unsur yang kadang-kadang masuk dalam apa-apa. Siapa yang bawa ni seorang sahabat, anak usrah saya pelajar UTM. Dia ni selalu ikut usrah saya, tapi kebetulan tiba-tiba minat tasawuf. Bila dia minat tasawuf, saya pun tak ada masalah. Sekurang-kurangnya bila dia minat benda-benda agama macam ni, dia akan jauh daripada benda-benda yang tak elok. Bagus. Tapi bila mana dipostkan dalam internet, dalam Facebooknya, cerita malam ni mudah-mudahan aku dapat bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia pun tuliskan cerita tu. Guru dia kata dekat dia, tu guru dia pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan sedar. Harap-harap aku juga dapat bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan mimpi dan dalam keadaan sedar. Ini bahaya. Asal topik agama, tasawuf, berzikir, selawat, akhir sekali dipesongkan macam siapa yang tengok Syekh Nazim. Ada Syekh Nazim. Majlis Fatwa Negeri Kedah dah memutuskan haram dan diharamkan masuk ke Negeri Kedah. Tarekat Naqsyabandi yang dipimpin oleh Syekh Nazim. Tarekat Naqsyabandi ini bukan baru, dah lama sangat kita duduk kat Malaysia ni. Ramai di antara orang-orang Melayu kita yang ikut. Dan kita pun bukanlah katakan tak baik benda yang mereka buat, benda yang baik. Tapi bila mana dibongkarkan perkara-perkara yang berlaku, atau yang paling pelik tu guru dia yang bernama Syekh Nazim, dia pergi ke Syekh Al-Qahtani, dia pergi ke Indonesia. Majlis yang dihadiri juga oleh Habib Syekh, tokoh cinta Rasul kat Malaysia ni lah, walaupun orang Indonesia. Baik, apa dia buat? Kemudian dalam program majlis tu, siapa yang pernah tengok video dalam YouTube tu, tiba-tiba waktu tengah berselawat, Tok Syekh ni bangun berdiri dengan mengatakan Nabi SAW hadir daripada arah timur. Hadir, bangun berdiri dan hormat kepada Nabi. Semua orang berselawat sebagaimana apa yang dia sebut, dia nampak Nabi. Itulah dakwah-dakwah yang kadang-kadang memesongkan orang yang tak ada ilmu, maka semua orang akan ikut. Kau pelik di antara. Lepas tu kita takut kita terpesong dengan benda-benda yang macam ni. Sebab Dajjal juga dia datang, dia ajak orang kepada kebaikan, sedangkan benda baik ini memesongkan mereka. Maka dia
datang pada satu kaum, dakwah pada mereka, dan mereka pun beriman dan terima dakwah dia. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk tumbuhkan tanaman. Dia akan tunjuk langit turun hujan, bumi tumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Di India, apa namanya? Bapa apa nama ada seorang? Siapa Pak? Adalah yang kau boleh rambut kerinting tu, pakai baju orange tu. Dikatakan dia pernah menghidupkan orang yang mati. Dikatakan saya tak tahu, Allah Ta'ala alam. Saya Bapak. Sahih Bapak. Kemudian boleh menyembuhkan orang yang sakit. Boleh menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan sebahagian orang Hindu percaya bukan sekadar hal India ni. Ni hal duduk kat Terengganu tu. Apa dia? Ayah Pin. Ayah Pin sampai ni. Tok guru Hindu datang jumpa dia cium kaki lagi. Maknanya dia ada power. Itu yang dikatakan kehebatan Dajjal ni. Dia boleh turunkan hujan, dia boleh tumbuhkan tumbuhan. Ini antaranya. Maka kita akan tertipu. Orang yang tak beriman akan tertipu. Adapun kaum yang tidak beriman dan tidak menerima dakwah Dajjal, tidak ada sedikit pun harta tersisa bagi mereka. Orang yang tak ikut semua akan jadi susah. Siapa yang ikut dapat kesenangan. Maknanya waktu tersebut manusia dibeli dengan cara ikut kami beri. Tak ikut kami, kamu tak dapat apa-apa. Maka orang yang beriman, betul-betul iman, akan jadi susah semuanya apa-apa berdana. Kenapa? Kerana tak ikut Dajjal pada waktu tersebut. Yang kelima fitnahnya akan diikuti oleh perbendaharaan harta. Dia ni orang yang kaya. Kemana-mana tempat yang dia pergi ada sponsor. Maknanya ada sponsor bagi dia. Tak ada masalah. Nak pesta dia bagi. Nak kek mereka dia bagi. Nak pilu dia bagi. Nak murah dia boleh bagi. Kau nak apa? Longkang sesurat dia boleh buat. Semua benda kerana bersama-sama dengan dia ni cash money. Maknanya duit perbendaharaan. Semua kita katakan jabatan semua berada kat bawah dia. Di mananya dia boleh buat apa saja yang dia nak buat. Ini datang bersama-sama dengan dia berbendaharaan. Sehingga hadis yang sahih juga ada riwayat Muslim, dia mendatangi tempat-tempat yang rosak. Dan dia berkatakan, keluarkan kita punya sumber-sumber. Maka semua tadi itu keluar dan membantu orang-orang yang susah pada waktu tersebut. Semua orang masuk seronok, orang-orang yang tak beriman. Baik, yang keenam, fitnah yang keenam yang akan menimpa bersamanya air, sungai, gunung, roti, api dan air. Ini antaranya. Semua asas ni dia yang pegang. TMB dia, bukan TMB lah. Maknanya ni api. Api dia pegang, sumber air dia pegang. Semua dia kontrol belakang benda-benda yang penting ni. Bahkan gunung roti, masuk gunung roti, bukan kita tak boleh tafsirkan dengan roti, bentuk roti tak. Maknanya sumber makanan ada pada tangan. Dekat sini sebahagiannya mengatakan adalah Yahudi dan Nasrani pada hari ini. Bagaimana yang mereka telah conquer dunia secara keseluruhan, menjadikan umat Islam adalah sebagai pengguna. Sebab itu antaranya dalam bab sifat Dajjal ini, sebahagian ulama mengatakan yang kami faham Dajjal itu adalah Yahudi. Sebab itu kita tidak ada kata putus dalam menentukan siapa Dajjal yang sebenarnya. Ada yang mengatakan Syiah, ada yang mengatakan Yahudi. Kerana sifat-sifat itu dah berwujud. Cuma fizikalnya belum wujud, sifatnya dah berwujud dalam masyarakat pada hari ini. Sebab itu ini di antara fitnah yang bakal berlaku kepada umat akhir zaman kelak. Di antara perkara-perkara yang bakal berlaku yang saya sebutkan, yang saya sempat sebutkan. Selain daripada dikatakan dia akan duduk di dunia selama 40 hari sahaja. Hari pertama macam 1 tahun, hari kedua macam 1 bulan, hari ketiga macam 1 minggu, 37 hari yang lain maka sama sebagaimana hari-hari biasa. Maka tempoh masa tersebut rasa terlalu lama, sehingga datang Nabi Isa AS yang akan bunuh Al-Masih Dajjal pada waktu tersebut. Maka itulah sekadar ringkas apa yang kita mampu ceritakan, dan banyak lagi kalau kita rajin buat research berkaitan tentang Dajjal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kalau sekiranya di sana mungkin ada perkongsian, saya silakan. Baik, ada soalan? Ustaz, apa hubung kait iblis dan syaitan dengan Dajjal? Apa hubung kait iblis dan syaitan? Iblis dan syaitan itu memang wujud bermula daripada awal asal kejadian manusia sampai ke akhir dunia, akhir zaman. Baik, apa hubung kaitnya? Dia punya kerja dia, iblis lebih tersembunyi, Dajjal lebih bohong. Itu bezanya. Iblis bergerak secara tersembunyi, adapun Dajjal bergerak secara bohong.
Iblis bergerak secara rohani dalaman, adapun Dajjal dan sifat-sifatnya bergerak secara berhadapan dengan keadaan isu semasa dan juga manusia. Itu dia betul. Bentuk rupa Allah Ta'ala alam. Baik. Tak ada soalan? Ya. Ustaz, tanya. Saya dengar amalan-amalan tertentu yang boleh dilakukan. Ratib atau pengampun daripada dengan Nabi Nabi saya ratib tertentu kebenaran tertentu. Oh, gimana ratib-ratib yang tertentu untuk diamalkan? Apa tujuannya? Itu betul tidak ada tujuan. Okey, baik. Yang pertama, kita terang. Ratib-ratib zikir-zikir dia panggil aurat. Contoh aurat Muhammadiyah itu apa namanya? Qablu, zikir-zikir yang diamalkan. Tidak semua zikir itu salah dan tidak semua juga betul. Yang pertama, dia datang dengan cabang tarikat. Tarikat ni dia minhaj, metodologi ataupun silibus, cara bagaimana seorang tu guru yang faqih, yang alim, yang hubungan dia dengan Allah tu hampir dia nak bawa pengikut-pengikut dia ataupun masyarakat umumnya untuk ikut serta bersama-sama dengan dia sampai kepada makam yang dia dah pun berada. Contoh seorang tu guru yang hebat, dia dah rasa kelazatan beriman kepada Allah, kelazatan hampirnya dengan Allah, dia nak bawa orang macam dia juga. Maka apa yang dia buat hasil daripada pengalaman dia, hasil daripada ujian-ujian yang dia buat, bacaan-bacaan yang dia baca, dia bukukan. Dia bukukan dan dia jadikan sebagai bacaan untuk diberikan pada pengikut dia sebagai satu ikutan. Ini yang berlaku ni yang dinamakan ratib al-haddad, ratib sekian-sekian nama aurat Muhammadiyah, sekian-sekian zikir. Baik. Maka sebahagiannya ada yang tak ada masalah, ada juga sebahagiannya yang salah kalau sekalian ditokok tambah sehingga yang melampau-lampau diletakkan nama tutup gurunya sampai ke tahap contohnya Abdul Qadir Al-Jailani lah, semua kadang-kadang banyak nama-nama yang tak patut dimasukkan, disebutkan dalam tu. Kadang-kadang macam kita orang ada satu kata-kata, jadilah kamu sebagaimana kayu, jadilah kamu bila mana berada di hadapan tu guru kamu sebagaimana tunggul kayu yang mati, tak boleh nak buat apa-apa, patuh dan taat apa saja yang dikatakan. Contohnya di bila-bila yang pelik. Antaranya juga apa namanya cara-cara zikir-zikir yang melampau-lampau. Walaupun ada dalil yang mereka gunakan, tapi banyak lagi dalil yang boleh menolak apa yang mereka dakwakan. Dia ada amalan dia, bagi amalan waktu kita. Tapi zikir itu zikir yang boleh. Apa yang pernah ikut tarikat Nasyabandi, dia punya zikir, ataupun tarikat Asyadzili, dia punya zikir, masalahnya mungkin terkejut dah. Zikir sambil melompat. Hari ini keluar pula kumpulan-kumpulan yang masuk di sebahagian daripada negara-negara barat, zikir rap. Siap zikir rock pun dah, cuba cari lah YouTube. Ada kumpulan tarikat buat siap zikir rap pun ada, rock pun ada, dijadikan sebagai zikir. Inilah bila mana dipisahkan agama, dipisahkan ilmu daripada mana-mana organisasi. Inilah yang akan berlaku. Sebab itu penting Nabi, orang yang kalau Nabi dia katakan sumber tasawuf daripada Nabi bercampur dengan semua orang. Tiba-tiba kita nak ambil tasawuf, kita tak campur dengan orang ni, bahaya kalau. Sebab tu nak ambil ilmu yang betul, tak perlu nak menyorok. Ilmu yang betul ni sudah pasti senang dicapai. Dan dibandingkan dengan ilmu-ilmu pelik-pelik ni, pusatnya pun duduk dalam hutan, nak berjumpa pun ada cara dia, nak salam berbeza dengan orang. Ni pelik lah. Islam tak ajar kita macam tu. Nak salam, kena cium tangan, tunduk kedua orang. Ada pula calik dia, ada fashion dia pula, kemudian dia pakai tongkat, kemudian ada cara pakaian dia. Ini Islam tak ajar kita macam tu. Sebab itu kita dah boleh kenal. Saya pernah masuk dulu pengalaman, sekadar nak ambil pengalaman, saya masuk satu tarikat waktu kat Syria. Dan tu guru tarikat tu pun dah pernah datang ke Malaysia. Pernah datang ke Malaysia, dan kat Malaysia ni pun ramai pengikut-pengikut dia. Tapi bila saya sambung pergi belajar ke Jordan, kita jumpa pula tutup guru yang ni, fikiran kita lebih terbuka lah berbanding dengan sebelumnya. Lepas tu dia jangan seorang tu guru, jangan seorang tu guru pelbagaikan bahan bacaan untuk guru kita supaya kita boleh buat perbandingan. Yang mana yang dalil paling lebih sahih, lebih tepat, ambil lah.
ambil sebagaimana kata Imam Syafi'i, dalil betul, itulah mazhab aku. Tapi kalau sekadar cerita, itu kita kata siapa-siapa pun boleh cerita. Saya jumpa dengan tarekat ni atas alasan nak sucikan diri kita dosa banyak, nak baca buku takut tak masuk ilmu. Dia orang kata elok pergi ke tarekat, ambil ijazah ni. Sehingga dikatakan nak wirid kena ambil ijazah, tak ambil ijazah tak sah wirid kau. Oh dah fikir pula kena ambil ijazah ni tau. Kalau kita pergi ada majlis Isnin malam Selasa macam malam ni, majlis zikir dah. Berdiri yang Muhammad ni, saya tunjuk contoh lah ni. Saya tunjuk contoh berdiri yang Muhammad macam ni. Pegang tangan buat bulatan. Pegang tangan buat bulatan. Dia ustaz seorang. Dia akan sebut Allah. Okey. Mau ada penasyid kat belakang main gendang dan nasyid. So lagi rancak nasyid, lagi kuat zikir. Dia start Allah. Tubuh dia kata, sebutkan dengan dalam dada kamu, bagi kataan tadi itu bergetar kat dalam dada, kita bersebut. Itu tak apa, saya boleh terima. Kemudian start Allah. So akan semua orang akan buka dulu Allah. Dia tarian dia. Tunduk sikit, tunduk ke depan. Tunduk sikit, tunduk ke depan. Lepas tu slow. Dah sampai ke tahap